Okay, selamat pagi. Hari ini kita akan buat 2 page saja. Okay, sebenarnya kita sudah habis bab ini. Cuma sekarang kita akan buat latihan dalam bentuk soalan yang berbagai. Okay, jadi sebelum kita start, kita akan rumuskan apa yang kita belajar dalam tajuk ini. Okay, yang first, kita belajar 2 pensel, kemudian tower. Okay, apa yang diberitahu dalam tower? Sudut pada pusat adalah 2 kali ganda daripada lilitan. Sudut bawah tower 2 kali ganda daripada atas tower. So, dia boleh wujud dalam 4 bentuk ini. Ini tower LV, ini tower sengit, ini twin tower. Okay, ini bukan butterfly sebab dia ada satu sayap yang berada di pusat. Ini tuala. Sudut luar tuala adalah 2 kali ganda daripada atas tuala. Okay, konsep dia semua sama. Okay, yang kedua, butterfly. Apa yang diberitahu dalam butterfly? Okay, sebab kedua-dua sudut pada lilitan ini berkongsi lengkuk. Maksudnya lengkuk mereka panjang, jadi sudut mereka sama. Jadi butterfly ni kalau saya pecahkan jadi 2 pensel, sama juga maksud dia. Lengkuk sama panjang, maka sudut pada lilitan sama. Ataupun sudut pada pusat pun sama. Panjang lengkuk sama-sama, jadi sudut pada pusat pun sama. Okay, dan seterusnya segitiga dalam semi bulatan, di mana satu sisinya ialah diameter, pastinya sudut di atas di depan diameter itu adalah sudut tegak. Ini pula kita panggil sisi 4 kitaran. Pastikan setiap bucu bersentuhan dengan lilitan. Jadi ini amat senang dan membantu kita mencari mana-mana sudut jika kita ada sudut yang berdepan dengan dia. Sudut face to face jumlah 180. Jadi katakan theta ni 100. Apakah alpha? 80. Okay, dan satu lagi hubungan depan pintu dengan belakang pintu. Sudut depan pintu alpha adalah theta adalah sama dengan sudut belakang pintu. Okay. Belakang pintu ni merupakan sudut yang paling jauh dengan depan pintu jika banding dengan 3 sudut yang lain. Yang seterusnya kita sudah masuk tangent. Bukan dalam bulatan saja, tapi kita tambah satu garis. Garisan itu hanya bersentuh satu titik di lilitan, di mana titik itu adalah titik ketangenan. Okay, so apabila tangent tadi bersilang dengan satu jejari, dia akan membentuk sudut tegak. So, kiri, kanan sama. Okay, kemudian kita ada bulatan. Okay, tetapi dia ada 2 tangent. Okay, dan dia mesti akan bersambung di satu titik di depan dia. Dan di situlah kita akan menghasilkan satu segi 4. Kalau saya padankan T dengan pusat, saya boleh dapat T. Dia akan menghasilkan 2 segitiga bersudut tegak yang mempunyai ciri-ciri seperti pantulan. Alpha sama dengan alpha, theta sama dengan theta. Malahan panjang tangent pun sama. Jarak jejari lagilah mesti sama jejari. Okey. Seterusnya tangent kepada satu bulatan yang melibatkan segitiga. Ini sangat popular. Apabila ada segitiga, ada tangent, biasa ada ini. Sudut di luar, kita tengok theta dulu di luar segitiga sama dengan sudut di atas segitiga, di mana mereka mesti berasal daripada perentas yang berbeza. So, di kiri kanan satu set. Sekarang kita tengok yang kiri pula sama juga. Alpha ini daripada tangent mesti sama dengan sudut di atas segitiga, di mana alpha ini berasal daripada another perentas. Okay. Next, ini tangent sepunya kepada 2 bulatan. Kita belajar kalau 2 bulatan itu satu kecil dalam, satu besar di luar, dia kongsi satu tangent. Kalau semakin berjauhan, tangent sepunya yang dikongsi semakin bertambah. Sebenarnya kalau dia bentuk macam ini, ada ciri-ciri dia. Okay, cuba tengok di sini. Theta sama dengan theta. Theta sama dengan theta. Okay, sebenarnya dia macam satu segitiga. Satu kecil, satu besar. Okay, sebenarnya bentuk besar kecil sama. Sudut dalam dia. Okay, sudut bagi bentuk itu adalah sama. Cuma panjang
sisi dia sahaja yang berbeza. Okay. Okay, jadi ini sebenarnya tak ada dalam silibus, tapi kita boleh belajar sebab kita sudah belajar sudut sepadan dan pedalaman. Sebenarnya TO dan TSO adalah selari. Jadi kenapa theta adalah sama selain daripada pembesaran tadi? Sebab mereka adalah sudut sepadan. So, jika saya diberi satu sudut hijau, saya pun boleh cari. Sebab sudut hijau adalah membentuk sudut pedalaman dengan theta. Katakan sudut theta 100 darjah. Apakah sudut hijau? 80. Okey. Jadi ini yang kita belajar semalam. Okey. Semalam kita dapatkan X dan Y. X kita, kita pecahkan 40 dapat 20. Jadi X kita dapat 70. X dengan Y, apakah hubungan dia? Okey, adalah sudut sepadan. Jadi Y atas sama dengan X 70. Cuma Y dari atas ke bawah jadi 2 kali ganda lah. Jadi dapat 70. Okey. Jadi sekarang kita nak masuk. Okey, new page 52. Okey. Okay, kita tengok rajah 1 ABC ialah tangent kepada bulatan BDE pada titik P. Cari nilai X. Okey, kita tengok segitiga ini dulu. Kalau saya nak cari X, saya kena cari sudut ini. Okey. Sudut hijau. Jadi kalau saya nak cari sudut hijau, tak ada maklumat, saya cuba pindah ke dalam segitiga kerana dia merupakan sudut di luar segitiga yang bersambung dengan tangent. Jadi sudut di luar segitiga sama dengan sudut di atas segitiga di mana mereka berasal daripada perentas yang berbeza. Jadi sudut hijau ni saya boleh bawa ke sini. Okey, sekarang saya tengok ini pula. Macam mana saya nak carikan dia? Cuba tengok segitiga ini ada tanda. Maksudnya dia adalah segitiga sama kaki. Sebelah kaki hijau, sebelah lagi hijau. So ketiga-tiga sudut ini sama. Fine. Sekarang saya nak cari sudut ni macam mana pula? Okey. Saya boleh cari sudut ni sama kaki kan? Saya nak cari sudut kepala dia. Kalau dapat kepala, saya boleh cari kaki. So macam mana dapat kepala sini? Tengok sini ada 30 lagi. Sudut di luar segitiga sama dengan sudut di atas segitiga di mana mereka berasal daripada perentas yang berbeza. Jadi sudut kepala 30. So sudah ada sudut kepala, sudah boleh carilah 180 tolak 30. Dapat sudut dua kaki. Saya nak sebelah je. Jadi saya kena bahagi lagi 2. So dapatlah 75. So ketiga-tiga ini sudut sama kan? Jadi sudut ini 75 lah. So sudah boleh cari X. 180 tolak semua. Dapat 55. B. Sekarang kita tengok nombor 2. Okay, rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan U, T, S, Q, P, Q, R ialah tangent kepada bulatan. Cari nilai X. Kalau saya nak cari X, okay, macam tak ada maklumat, saya boleh pindah keluar. Sebab dia adalah sudut di atas segitiga. So, saya boleh pindah sudut keluar segitiga. Sama saja. So, sudut di atas tangent ini sudah ada X, sudah ada 35. Saya cuma tinggal sudut kuning je. Okay, jadi sudut kuning saya boleh cari dengan menggunakan sisi 4 kitaran. Sebab sudut face to face dia ada 110. Okay, ini dengan ini face to face. Jadi sudut kuning 180 tolak 110 dapat 70. So, sudah ada 70, sudah ada X. Sudah ada 70, sudah ada 35, tolakkan dengan 180, dapatlah X 70. Okey. Okay, kita tengok nombor 3. Ini soalan susah ni. Okey. BC ialah tangent sepunya. Okey, kepada kedua-dua bulatan berpusat di A dan D. Diberi AB ialah 6 cm, DC ialah 10 cm. Dia minta kita cari sudut ADC. Okay, so kita akan cuba membentuk satu segitiga bersudut tegak di sini. Okay, and then kita sudah ada satu sudut iaitu 80. Kita akan cuba dapatkan satu panjang sisi. So kita boleh cari AD dengan guna nisbah trigonometri. So saya keluarkan segitiga ini. Okay, di mana saya ada sudut ADC 80 darjah. Okay, so macam mana saya nak dapatkan panjang satu sisi lagi? Cuba tengok DC 10, AB 6. Saya boleh tolakkan dia. Maka saya dapat sudut yang, saya dapat panjang
yang merupakan salah satu panjang sisi segitiga bersudut tegak ini. Jadi 10 tolak 4 dapat panjang sisi ini 4 cm. So, sudah ada satu sisi, sudah ada satu sudut, pastinya saya boleh cari AD. Jadi, saya kena tengok hubungan AD dengan 4 adalah sin, cos atau tan. So, I kena cari HOA dulu. Okay, H di depan sudut tegak. Okay, di depan 80 ialah O. So, yang tertinggal ialah A. So, saya ada A, saya nak cari H. So, AH membentuk hubungan apa? Kah? Cos. So, saya susun cos 80 bersamaan dengan A ialah 4, H ialah AD yang saya nak cari. So, saya selesaikan ini, saya boleh dapatlah jawapan. AD adalah 23.04 darjah cm. Okay? cm. Okay, sekarang kita tengok nombor 4 pula. Okay, darjah 4 menunjukkan dua bulatan berpusat di P dan Q. Okay. Kena pasti tangent sepunya. Okay, ini adalah dua bulatan yang bersentuh pada lilitan. Jadi, dia ada 3. Okay, AB, CD dan EF. And then, APC sama dengan AOB. Okay, kita tengok B pula. Dia minta kita cari X dan Y. Cuba tengok X. Segitiga yang kecil ini. Saya sudah ada 90 darjah. Jadi, saya kena cari sudut ini sahaja. So, sudut ini berdepan dengan 50. Okay, macam mana dapat 50 ini? Cuba tengok ini adalah segi 4. Okay, kita tahu ini adalah jejari berserenjang dengan tangent. Pastinya 90 darjah. 90 darjah. So, jumlah sudut pendalaman segi 4 adalah 360. Sudah tolak 180 darjah, tinggal lagi 180 darjah. Jadi, jumlah ini mesti 180. So, 130 di sini 50 lah. So, saya pindahkan ke depan 50. So, 180 tolak 50 tolak 90 dapat X adalah 40. Y pula, Y adalah sudut di atas. Okay, segitiga di mana sudut di luar adalah X. Jadi, adalah sama. Okay, kita tengok muka surat 53. Okay, ini merupakan dua gegancu. Okay, dia minta kita cari tali sawat. So, diberi diameter segi bulatan yang besar 36. Jadi, jejari dia 18. And then, untuk bulatan yang kecil 20. Jadi, diameter jejari dia 10. So, saya kena cari panjang tali itu. So, semualah. Okay, diberi PQ ialah 50. PQ mesti sama dengan SR. Jadi, atas 50, bawah pun 50. Okay, jadi sekarang saya nak cari PS. PS saya boleh guna formula lengkuk. Lengkuk ialah lilitan kali dengan pecahan. Okay, jadi pecahan untuk PS, okay, kita boleh guna sudut dia. So, PS, pecahan dia adalah 200 per 360 kali 2 pi J. Okay, kenapa 30 bahagi 2? Sebab itu diameter, saya kena bahagi 2 dapat jejari. So, saya dapat PS adalah 62.84 cm. Untuk QR pula, saya tak ada sudut. Tetapi saya boleh cari. Okay, sebab saya tahu sudut depan dia mesti 200 sama dengan bulatan di depan. Jadi, sudut belakang 300 tolak 200 dapat 160. Jadi, 160 per 360 kali 2 pi J. J dia adalah 10. Jadi, kita dapatlah QR 27.93. Dah siap. Tambahkan dengan semua. Saya akan dapat 190.77 cm. Next. Soalan ini minta kita cari BAO. Di mana diameter 10 cm. Jadi, diameter 10 cm saya boleh pecahkan kepada jejari 55. BAO di mana? Di sini. Kalau saya nak cari sudut ini, boleh. Sebab saya sudah ada dua panjang sisi. Guna nisbah trigonometri. Tapi saya perlu kena pastikan 8 dan 5 adalah membentuk hubungan sin, cos atau tan. So, H di depan sudut tegak tak ada. Saya ada sudut
BAO, depan dia adalah O, jadi 5 adalah O. So, last adalah A. So, saya ada A dengan O, jadi saya boleh guna hubungan tan. Okay, saya nak cari sudut kan? Ini lain sikit. Kalau nak cari sudut, saya kena guna shift. Okay, so I boleh tekan di kalkulator shift tan. Kita akan nampak ini dalam paparan skrin kita. Kemudian kita insert 5/8. Tekan, kita akan dapat 32 darjah. Okay, next kita nak cari DC. Kalau saya nak cari DC, cuba tengok soalan ini. Saya sudah ada satu panjang sisi. So, saya kena cuba dapatkan satu lagi sudut tirus. So, saya akan dapatkan sudut di sini. Okay, yang lain tak dapat. So, sudut ini adalah sudut atas tower. Saya akan cuba dapatkan bawah tower dulu. Okey, bawah tower saya boleh dapat sebab BAABO adalah segitiga bersudut tegak. Sini 90, sini adalah 58. So, bawah tower 58, atas tower half 29. So, sekarang saya sudah ada segitiga bersudut tegak DBC dengan satu panjang sisi dan satu sudut, iaitu 29. So, saya sudah boleh cari DC lah. Okay. Kena pastikan HOA dulu. Saya nak cari A. Saya ada O. Jadi, mereka menghasilkan hubungan cos. Jadi, susun cos 29 darjah bersama dengan DC per 10. Dapatlah DC 8.75 cm. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Okay, siapkan 2 muka surat dan snap gambar muka surat 53 saja. Okay, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.